KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada murid-murid yang sudi menonton Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Yang menariknya hari ini, kita nak belajar tentang pembuatan perabot bersama dengan cikgu kita dengar cerita dari negeri Perak. Atau biar betul? Jom kita lihat profil cikgu kita hari ini. Okey, kita hari ini bersama dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Muhammad Khazain Mat Nasir dari SK Pendidikan Khas Persekutuan Tanjung Bungah, Pulau Pinang. Apa khabar cikgu? Terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita. Kita juga hari ini bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya iaitu Cikgu Zahratul Alwa Ibrahim. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam, Uman. Cikgu apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, cantik baju cikgu hari ini. Baik, terima kasih kepada cikgu kita yang sudi bersama dengan kita. Kita juga hari ini kawan-kawan bersama dengan rakan-rakan kita dari SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Betul kan cikgu? Betul. Bolehkah cikgu kenalkan mereka kepada kami? Silakan. Okey, yang pertama Azril Azman. Namanya sedikit. Okey. Yang kedua, murid yang kedua Mukris bin Sobri. Hai Mukris. Okey, yang murid yang ketiga Syamil. Dan yang keempat Faris. Okey, baju sama warna, rambut sama style cikgu. Ya. Wah, kacak-kacak murid kita hari ini. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa? Silakan. Okey. Untuk kali ini kita pergi kepada kita akan belajarlah semua modul yang ada di dalam tingkatan 5. Ya, semua modul yang ada di tingkatan 5 pembuatan perabot. Okey. Okey, daripada dalam tingkatan 5 ya, terdapat 4 modul iaitu modul 5 asas pembuatan perabot ya, modul yang kedua iaitu modul 6 kemasan, modul 7 perabot kreatif dan modul 8 projek keusahawanan. Okey. Untuk kali ini saya akan tekankan yang kita panggil intipati dalam setiap tajuk dalam setiap modul ni lah. Okey, kita pergi kepada modul pertama, modul 5, asas pembuatan perabot. Okey, dalam asas pembuatan perabot ya, murid-murid perlu menguasai tiga tajuk yang utama iaitu template, pemasangan komponen dan pemasangan produk. Okey. Okey, untuk template ya, murid-murid perlu kuasai langkah-langkah penyediaan template. Okey, yang kedua pemasangan komponen di mana murid-murid perlu menguasai atau mengenal pasti komponen produk ya, kaedah penghasilan komponen produk, langkah kerja pemasangan komponen produk. Dan yang ketiga pemasangan produk. Ya, kaedah pemasangan produk, keperluan pemasangan produk dan langkah kerja pemasangan produk. Okey, untuk dalam modul ini, ya murid-murid perlu tahu membezakan antara komponen dan produk. Okey. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey. Okey, langkah-langkah penyediaan template. Okey. Yang pertama, ya, menterjemah lukisan produk, ya. Melukis template pada benda kerja. Pada benda kerja ini sama ada plywood, sama ada cardboard ya, ataupun sebarang kertas keras lah yang boleh dijadikan template. Template ni dengan kata lainnya acuan. Ya, macam acuan lah. Okey, kemudian memeriksa ketepatan lukisan template
menilai hasil lukisan template pada benda kerja. Ya, sama ada template itu mengikut lukisan kerja, bentuk dia. Template ni selalunya kita gunakan apabila kita nak bina bahagian perabot yang berbentuk melengkung, ya, yang bukan lurus lah. Kita gunakan template. Okey, akhir sekali menghasilkan template menggunakan peralatan yang sesuai. Maksudnya bila kita dah guna template, kita dah bina template, kita tekap pula pada benda kerja iaitu kayu, kemudian kita potong kayu itu menggunakan peralatan ataupun mesin yang sesuai. Biasanya kita akan gunakan jigsaw atau mesin gergaji jig. Okey. Okey. Ini adalah contoh komponen kabinet CC. Okey. Murid-murid perlu tahu, okey. Ya, ini adalah komponen dan kabinet gambar kabinet CC ini adalah produk. Ya, produk. Okey, contoh, okey, saya muka meja. Okey, ini muka meja. Okey. Ni laci. Laci satu komponen, muka meja satu komponen, dinding CC ni satu komponen, lantai bawah ni satu komponen, kaki meja ni pun satu komponen. Maksud dia kabinet CC ni bila dicerai-ceraikan, itulah komponen-komponen dia. Baik. Ya. Okey. Seterusnya, okey, langkah kerja pembinaan komponen produk. Ini komponen, bukan produk lagi. Komponen. Kita tak jadi produk lagi. Sebelum jadi produk, mesti hasilkan komponen dulu. Part by part lah. Satu bahagian dengan bahagian lain lah. Ya. Okey. Langkah yang pertama, menyediakan bahan mengikut spesifikasi produk. Ya, membentuk menggunakan mesin. Okey, membuat tanggam. Dalam pembuatan perabot mesti ada tanggam. Paling kurang pun tanggam temu. Murid-murid biasalah dengan istilah tanggam ni, ya. Okey, dan last sekali membuat pemasangan komponen baru. Bila dah hasilkan, dah bina setiap bahagian-bahagian komponen ni, baru dipasang untuk komponen tu saja. Kalau katakan contoh kotak laci, ya, kita hasilkan dinding kotak laci tu dengan lantai kotak laci, kemudian baru cantumkan. Okey. Okey, langkah kerja pemasangan komponen. Ya, mentafsir lukisan produk, ya, menyediakan bahan komponen, bahan pemasangan dan alatan ataupun mesin yang sesuai sehinggalah membiarkan bahan kerja yang diapit mengering. Ini baru pasang, ya. Ini kerja pemasangan. Okey, ini langkah kerja pemasangan produk. Okey, mentafsir lukisan produk, menyediakan komponen produk, menyediakan peralatan dan bahan pemasangan, ya, mencantumkan komponen mengikut lukisan produk, menguji komponen yang dipasang. Okey. Ini murid-murid dah sedia maklumlah. Ini kaedah, ya. Kaedah pemasangan produk ada 3, iaitu pemasangan percubaan. Yang pemasangan percubaan ni tak perlu di-skru, dipaku ataupun digam lagi lah. Kemudian pemasangan sebahagian dan pemasangan akhir baru kita cantumkan ke semua komponen-komponen menjadikan satu produk perabot. Okey. Okey, soalan yang pertama, soalan pertama bahagian A. Contoh soalan, ya, yang biasa boleh ditanya, ya, dalam modul 5 ini. Okey. Rajah 1, saya minta inilah Syamil lah. Ya, Syamil untuk cuba jawab. Okey, saya bacakan soalan dulu, Syamil. Rajah 1 menunjukkan penapak almari sisi. Ya, almari sisi ni dah memang murid dah pernah buat lah, ya. Okey. Berdasarkan rajah 1, susun penyataan langkah kerja penyediaan template kaki meja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Okey. Nombor 1 langkah kerja dia yang mana, Syamil? Okey, Syamil silakan. Menterjemah lukisan produk. Menterjemah lukisan produk. Okey, betul. Yang kedua? Melukis template pada benda kerja. Melukis template pada benda kerja. Okey, betul. Yang ketiga? Memeriksa ketepatan lukisan template. Memeriksa ketepatan lukisan template. Dan yang keempat? Menilai hasil lukisan template pada benda kerja. Okey, menilai hasil lukisan template pada benda kerja. Dan yang kelima?
menghasilkan template menggunakan alat yang sesuai. Okey, untuk soalan yang begini, ya, murid-murid perlu teliti dengan arahan soalan dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, jangan takut nanti ada murid-murid yang isi jawapan dengan tanda right, ya, pangkah, ada juga. Kita takut yang macam itulah. Yeah. Ya. Okey. Okey, yang kedua kita minta Azril, ya. Azril. Okey, jadual 1 menunjukkan penyataan kotak laci. Okey, berdasarkan jadual, pilih dan tulis penyataan langkah kerja, pembinaan dan pemasangan kotak laci yang betul pada ruang jawapan. Bezakan pembinaan dengan pemasangan kotak laci, Azril. Okey, yang A tu apa dia? Menyediakan bahan komponen dan alatan, Azril. Pembinaan atau pemasangan? Pembinaan kotak laci. Pembinaan kotak laci. Okey, betul. Sebab dia kata menyediakan bahan. Okey, yang kedua tu, yang B tu, mengapit benda kerja, Azril. Pasang ke bina, Azril? Kotak laci. Pemasangan kotak laci. Pemasangan kotak laci, betul. Okey, melurah pada papan sisi laci. Bina ke pasang? Pembinaan kotak laci. Pembinaan kotak laci. Okey. Dan yang terakhir, menyapu glue pada permukaan yang hendak direkat tu adalah pemasangan kotak laci. Pemasangan kotak laci. Okey. Dan okey, yang ini Raja menunjukkan sebuah almari sisi. Kita minta Faris lah. Faris dia jawab. Faris. Okey, untuk soalan A, cadangkan 2 komponen yang terdapat pada rak serbaguna itu, Faris. Nyatakan mana-mana. Okey, yang nombor 1 tu. Nombor 1, walaupun diminta 2, tapi saya nak murid-murid kena pasti setiap komponen yang ada pada almari sisi. Okey, yang nombor 1 tu apa dia, Faris? Penutup atas. Penutup atas. Okey, yang kedua? Laci. Okey, laci, betul. Yang ketiga? Rak. Rak. Okey, yang keempat? Pintu. Pintu. Yang kelima? Lantai bawah. Lantai bawah. Dan yang X tu? Penapak. Penapak. Dan yang nombor 6 tu adalah? Dinding. Okey, dinding. Terbaik. Jadi itu jawapan yang betul dari murid-murid kita dan itulah sedikit bagaimana asas pembuatan sesebuah perabot. Dan sekarang kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 dan untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang asas pembuatan kemasan. Okey, Cikgu Zah, silakan. Okey. Kita pergi seterusnya, modul 6 iaitu kemasan. Okey, dalam modul 6 kemasan ini, ya, murid-murid perlu menguasai bahan kemasan, ya, alatan kemasan dan kaedah kemasan. Okey, bahan kemasan yang seperti murid-murid sedia maklum, itu pewarna, shellac, leka dan cat. Ya, alat kemasan yang biasa kita gunakan dalam bengkel, ya, biasa kita gunakan adalah alat semburan dan berus, ya. Tetapi kalau dalam bidang pembuatan perabot, boleh juga digunakan kain kapas ataupun penggelek, ya. Penggelek ni roller lah, ya. Okey, kaedah kemasan, ya, ada 5 kaedah kemasan iaitu menyapu menggunakan kain, menyembur menggunakan alat semburan, roller and curtain coating ni daripada industri lah, ya. Okey, rendaman dan menyapu menggunakan brus. Okey, menyediakan permukaan kemasan. Okey, apabila murid-murid telah menghasilkan sebuah produk perabot, mereka perlu menyediakan permukaan kemasan, ya. Iaitu proses-proses dalam menyediakan permukaan kemasan adalah seperti membenam kepala paku dan skru, ya. Paku dan skru tidak boleh, ya, dalam pembuatan perabot, dia punya disiplin dia tak boleh nampak kepala paku dan skru, perlu dibenamkan, ada menggunakan alatan khas, ya. Yang kedua, menyumbat tepung penyumbat menggunakan pengikis. Pengikis ni adalah alatan
ya, pengikis alatan. Okey. Kemudian yang ketiga, menyumbat tepung penyumbat pada semua lubang permukaan. Ya, kemudian membiarkan kering sebab tepung penyumbat ni dia dalam keadaan yang basah. Perlu dikeringkan sebelum langkah yang terakhir iaitu melelas permukaan dan membersihkan permukaan. Ya, tepung penyumbat ni dia macam tepung lah, tepung yang kita tak nak nampak. Kita sumbat pada lubang-lubang paku dan skru untuk dapatkan hasil yang kemas. Ya. Okey, kaedah melelas. Ya, kaedah melelas ada 3 kaedah iaitu tangan. Menggunakan tangan. Di mana untuk lelas untuk sudut dan bahagian yang kecil, yang ruang yang sempit yang tak boleh digunakan mesin. Okey, yang kedua boleh menggunakan bongkah kayu. Ya, ini adalah untuk menghasilkan tekanan yang rata pada permukaan kayu itulah. Bagi semua licin yang sama. Ya. Dan yang ketiga, kaedah yang ketiga boleh menggunakan mesin ya untuk menghasilkan permukaan yang rata dan menjimatkan masa. Tetapi kalau nak hasil yang lebih halus, saya selalu menasihatkan murid-murid supaya menggunakan kaedah tangan. Kaedah tradisional lah, kaedah tangan lebih halus hasil dia. Okey. Okey, langkah-langkah kerja kemasan. Tadi menyediakan permukaan kemasan. Ini langkah-langkah kerja untuk kemasan keseluruhan produk lah, perabot. Okey, menyediakan bahan dan alatan. Okey, apa dia bahan-bahan tadi? Sama ada shellac, cat, leka, ya. Kemudian menyediakan permukaan kemasan, maksudnya permukaan kemasan yang kita dah lelas tadi dengan menggunakan kertas pasir. Okey. Kemudian membuat kemasan. Membuat kemasan ni maksud dia kalau kita gunakan spray lah dengan cat ataupun spray shellac, ataupun kalau gunakan brus, gunalah brus ya untuk menghasilkan kemasan ni ya. Kemudian menilai hasil kemasan. Mesti ada hasil lah sebab kita nak tengok pelajar-pelajar ini dia punya hasil kemasan tu licin ataupun tidak. Tu dia punya KPI lah. Okey, ini penilaian kemasan. Penilaian kemasan ada 2 ya, iaitu penglihatan daripada penglihatan dan sentuhan. Daripada mata, daripada kita lihat saja kita dah boleh tahu sama ada kemasan itu licin ataupun kasar kan. Okey, kemasan perlulah mempunyai warna yang sekata, ya, permukaan berkilau. Kalau kita guna shellac ke cat ke, mesti permukaan perabot kita tu mesti berkilau, berkilat lah ya. Kemudian permukaan mesti rata. Tak nak ada yang macam berpasir ke ataupun kasar lah ya. Okey, lubang halus tidak kelihatan. Okey, lubang halus tidak kelihatan. Lubang-lubang skru dengan lubang-lubang paku tadilah ya. Okey, melalui sentuhan juga permukaan licin. Okey, permukaan sekata, permukaan selesa dipegang, kemas dan tidak bergelombang. Tidak bergelombang. Kalau cat kalau menggunakan spray ya, kadang-kadang kalau gunakan spray terlampau dekat pun dia tak boleh menghasilkan yang cantiklah dia cat nanti akan meleleh kan. Kalau terlampau jauh sangat pun nanti hasil dia berpasir kan, macam berbintik-bintik tu kan. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey, soalan contoh bahagian A. Okey, siapa yang tak jawab tadi? Okey, Mukris belum jawab lagi. Mukris, minta Mukris jawab. Okey, soalan 1. Okey, soalan 1. Jadual menunjukkan langkah kerja kemasan jenis shellac yang tidak mengikut urutan. Okey, langkah kerja. Okey. Berdasarkan jadual, tuliskan B, C, D dan E. Langkah kerja mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan dengan langkah kerja 1 yang telah diberikan. Langkah 1 dah diberikan iaitu A. So abaikan A. So langkah kerja yang kedua, Mukris, apa dia? E tu. Ya? Sekali lagi. E. Ya. Emas. Oh, okey. Dia pergi langkah kerja yang ketiga dulu. Okey. Okey, lepas tu kita tengok langkah kerja yang B ni. Langkah kerja yang ketiga adalah B, menyapu shellac mengikut ira kayu. Ya. Okey, langkah kerja keempat C. Tak apalah, saya bagi dia lah markah bonus lah kat Mukris. Cikgu bantu cikgu. Bantulah Mukris ya Mukris. Tak apa, nanti Mukris boleh jawab soalan lain. Okey. C iaitu menyapu shellac pada lapisan berikutnya.
Dan langkah kerja yang kelima. Langkah kerja yang kelima adalah D. Menyapu leka untuk kemasan kilat. Dan langkah kerja yang kedua tadi adalah melelas permukaan kayu dengan kertas las dan membersihkan habuk. Okey? Okey. Tak apalah, kita mukris lagi. Minta mukris lagi. Okey, mukris. Okey, jadual menunjukkan penyataan berkaitan dengan bahan kemasan. Okey, tandakan right ya bagi fungsi bahan kemasan yang betul dan pangkal yang salah pada ruang jawapan. Okey. Okey, yang pertama apa dia mukris? Shellac digunakan untuk menutup liang urat kayu. Betul ke atau salah? Salah, cikgu. Salah. Okey, betul. Okey, cat alas digunakan untuk perabot di dalam rumah seperti perabot antik. Betul ke salah, Mukris? Salah, cikgu. Salah juga. Okey, betul. Okey, pewarna kayu digunakan untuk mencantikkan warna asal kayu. Betul. Betul. Okey, leka digunakan pada lapisan akhir untuk kemasan lutsina. Kemasan kilat lah. Betul, cikgu. Betul. Okey. Ya. Cat kilat digunakan pada lapisan akhir selepas cat alas. Betul juga. Betul juga. Okey, betul. Dapat 5 markah. Okey. Okey, bahagian B. Bahagian B. Syamil. Okey, Syamil. Okey, bahagian B. Anda telah menerima tempahan untuk membuat kerja kemasan bagi perabot seperti Raja 1. Okey, berdasarkan Raja 1, cadangkan 2 jenis bahan kemasan yang sesuai digunakan untuk perabot itu. Okey, okey. Yang A, apa je jawapan dia? 2 jenis bahan kemasan yang sesuai. Yang biasa kita gunakan dalam bengkel, Syamil. Okey, apa dia, Syamil? Satu cat, Satu cat. Shellac. kedua shellac. Kedua Okey, shellac. Okey. terbaik. Ada jawapan lain tak, Syamil? Walaupun dia nak 2, ada tak jawapan lain kita boleh gunakan sebagai kemasan? Ada Apa dia? berwarna kayu, Okey, pewarna kayu. so leka. Leka, bukan laka, leka. Okey, Syamil. Bagus. Okey, yang B, huraikan langkah kerja menyediakan permukaan kemasan. Okey. Okey, ini tak apa. Yang ini saya tolong. Tolong Syamil sebab jawapan dia panjang. Okey. Tadi permukaan kemasan ada 4 langkah ya, membenam kepala paku dan skru, menampal atau menyumbat lubang dengan tepung penyumbat, biarkan kering ya, kemudian akhir sekali melelas perabot dengan kertas las hingga licin. Kertas las ni maksud dia kertas pasir ya. Okey, yang C, cadangkan langkah kerja kemasan bagi perabot itu. Okey, menyediakan bahan dan alatan. Okey, menyediakan permukaan kemasan, membuat kemasan, menilai kemasan. Okey, yang ketiga, saya bacakanlah ya. Raja 2 menunjukkan salah satu kaedah kemasan. Okey, cadangkan kaedah kemasan tersebut. Okey, kaedah kemasan tadi ada 5, ada 6. Okey. Bagi 1. Okey, 1 menyapu menggunakan bros. Ya, yang dalam gambar tu ya, dalam gambar tu menyapu menggunakan bros. Okey, yang jawapan soalan B, cadangkan 4 kaedah kemasan lain yang sesuai digunakan dalam pembuatan perabot. Okey, ada 5 lagi tapi dia nak 4. Sebab apa 4? Sebab dia dah 4 markah di situ. Okey, kita bagi sapuan, kaedah semburan, kaedah kemasan antik dan kaedah rendaman. Okey, yang C, okey, huraikan langkah kerja kemasan yang anda cadangkan D, A tu. Ini adalah kaedah menggunakan bros. Ini adalah langkah-langkah kerja kemasan menggunakan bros. Ya, menyediakan bahan dan alatan semburan, menyembur cat alas lapisan pertama dengan jarak yang sekata, kiri kanan dan biarkan kering. Melelas halus dan membersihkan permukaan, menyembur cat alas lapisan kedua dengan jarak yang sekata, ya, dan menyembur lapisan kilat dan membiarkan kering. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak tentang asas pembuatan kemasan dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh, cikgu? Boleh. Teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 dan untuk segmen kali ini pula kita nak fokuskan kepada perabot kreatif. Baik Cikgu Zah, silakan. Okey. Modul seterusnya modul 7 iaitu perabot kreatif. Ya, perabot kreatif ada 4 tajuk kecil ya di bawah perabot kreatif ini ya, iaitu konsep perabot kreatif, ya, kepelbagaian perabot kreatif, kepelbagaian bahan, ya, kepelbagaian reka bentuk dan penghasilan perabot kreatif ya. Kita pergi kepada tajuk yang pertama iaitu ciri-ciri perabot kreatif. Okey, ciri-ciri perabot kreatif ada 3 ya. Ada 3 iaitu reka bentuk, bahan dan fungsi. Bila kita kata perabot kreatif mesti ada kelainan daripada perabot-perabot yang sedia ada lah ya, dari segi reka bentuk. Selalunya reka bentuk perabot kreatif ni lebih menarik ya, lebih terkini, lebih moden. Itu perabot kreatif dari segi penggunaan bahan ya. Yang itu ciri-ciri yang kedua. Bahan juga pelbagai bahan boleh dijadikan perabot kreatif ni. Biasa kalau Luqman ya, biasa kalau Luqman pergi ke kan restoran-restoran hipster ya, ada penggunaan kayu pallet kat situ. Betul. Kan? Meja daripada kayu pallet kan. Itu adalah kita namakan perabot kreatif. Baik. Daripada segi penggunaan bahan. Okey. Yang ketiga, fungsi. Selalunya ya, biasanya perabot kreatif ni dia multifungsi. Pelbagai inilah pelbagai fungsi. Ya. Yang kita gabungkan, kalau sofa boleh tukar kepada katil kan. Betul. Sofa boleh tukar kepada jadi almari hiasan, rak hiasan. Itu adalah perabot kreatif ya, secara dari segi asasnya. Okey, pengelasan perabot kreatif. Pengelasan perabot kreatif sama juga macam perabot yang biasalah. Kita boleh bagikan kepada ruang, ya, fungsi, motif tempatan. Ya, motif tempatan. Okey, untuk ruang, perabot-perabot ini boleh kita bagi-bagikan untuk ruang tidur, ruang tamu, ruang makan dan ruang taman. Ya, perabot taman. Okey. Kemudian fungsi. Fungsi dia sama ada untuk penyimpanan. Bila penyimpanan mesti ada laci, mesti sama ada laci ataupun pintu. Ya. Kemudian pameran. Bila pameran, perabot yang untuk pameran, tema di pameran tak perlu ada pintu, tak perlu ada laci. Kemudian tempat duduk. Tempat duduk ni apa? Kerusi. Kan? Kerusi, biasa ada kalau kerusi, ada tempat duduk, ada penyandar. Ya. Kemudian tempat tidur. Tempat tidur ni adalah katil lah. Okey, manakala motif tempatan, perabot yang dihasilkan boleh juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, ya, seperti budaya masyarakat Melayu. Biasanya kalau perabot masyarakat Melayu ni kita biasa dengan ukiran. Kan? Ukiran. Kita tahu itu ni perabot bertemakan bangsa Melayu lah. Sama juga bahasa Cina, Inggeris ya. Okey. Faktor reka bentuk perabot kreatif. Faktor reka bentuk perabot kreatif ada 4 ya, iaitu faktor ruang. Kita nak mencipta, kita nak mereka bentuk sesuatu perabot, sama ada perabot kreatif ataupun perabot biasa, mesti mengikut ruang yang kita ada itulah. Kalau ruang tu kecil, ruang tu sempit, nak adakan macam ruang bilik ya, ruang bilik sempit, kita nak pelbagai fungsi, boleh jadi katil, boleh jadi tempat belajar, boleh digabungkan kat situ ya, faktor ruang. Okey, faktor bahan yang ingin disimpan. Bahan apa yang ingin disimpan? Ya, kalau bahan hiasan kita buat rak pameran lah. Dia lebih bertemakan rak pameran. Okey, faktor bahan menghasilkan perabot. Bahan menghasilkan perabot. Selain daripada kayu, ada juga bahan-bahan lain yang sesuai dijadikan perabot seperti buloh, keluli, ya, konkrit, plastik, kaca. Kaca boleh tak jadikan perabot, Luqman? Boleh, Cikgu. Boleh kan? Jadi permukaan meja tu kan? Okey. Kemudian akhir sekali, faktor masalah yang ingin diselesaikan.
Kadang-kadang kita nak mencipta perabot, ya, nak mereka perabot bila kita ada permasalahan. Betul. Masalah di rumah, barang-barang tak disusun elok, berselerak. kan? Berselerak, kita nak nampak tersusun, nak nampak kemas. Tu sebab kita mereka bentuk perabot itulah. So itu masalah kena adalah untuk menyelesaikan masalah. Okey, soalan contoh bahagian A. Kita pergi kepada soalan dah. Okey, siapa lagi tadi? Okey, Faris. Okey, Faris. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri perabot kreatif, Faris. Okey, tulis benar pada ciri yang betul dan palsu pada yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Kena pasti soalan benar, palsu. Tak mau, ya, tak nak kamu buat tanda right ataupun tanda pangkah. Salah, walaupun jawapan tu betul tapi salah sebab tak mengikut arahan soalan. Okey, yang pertama, Faris, ruang. Benar atau palsu? Faktor reka bentuk ni, ruang. Palsu, cikgu. Palsu, ruang palsu. Okey, betul. Bahan? Benar. Bahan benar. Okey, yang ketiga, faktor reka bentuk. Untuk yang ketiga, reka bentuk. Benar. Benar. Okey, tema? Palsu. Palsu. Okey, fungsi? Benar. Benar. Okey, betul. Dapatlah 5 markah kat situ, ya. Jangan sekali-kali palsu kamu tandakan pangkah, ya. Ya. Okey, soalan seterusnya. Jadual menunjukkan pengelasan perabot kreatif. Okey, pengelasan tadi ada 3. Okey, ruang, motif tempatan dan fungsi. Pilih dan padankan pengelasan perabot kreatif dengan penyataan yang betul pada ruang jawapan. Azril. Okey, Azril. Ya, cikgu. Okey. Pengelasan, tengok dia punya penyataan tu. Okey, tempat perabot diletakkan. Tempat perabot diletakkan. Dia lebih kepada apa? Penerangan untuk apa? Ruang. Ruang. Okey, ruang, betul. Okey, perabot bertemakan penyimpanan, pameran dan tempat tidur. Fungsi. Fungsi. Dan akhir sekali, perabot dihasilkan dipengaruhi faktor kebudayaan. Mestilah apa? Motif tempatan. Okey, motif tempatan. Betul. Dapatlah markah 3. Markah penuh. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh soalan bahagian B. Okey, Rajah 3 menunjukkan sebuah kerusi taman. Ya, kerusi taman. Okey, cadangkan 2 bahan lain yang sesuai menghasilkan kerusi taman itu. Biasa kalau kita kata kerusi taman, dalam perkiraan kita mestilah diperbuat daripada bahan-bahan yang kalis apa? Kalis cuaca, ya, sebab nak letak di luar, kan? Betul. Okey, bila bahan-bahan yang perlu ada kalis Kalis cuaca. kalis cuaca, ya, pelajar-pelajar, murid-murid selalunya dia akan tahulah tak boleh pakai kayu, tak boleh pakai papan plywood, ataupun MDF. So apa bahan yang sesuai? Syamil. Silakan Syamil. Bahan apa yang sesuai untuk kerusi taman? Kayu padu. Kayu padu. Okey, kayu padu. Kalau kita tengok pun dekat kerusi sini, dia kayu padu dekat mana? Kat sini pun boleh letak sini kayu padu. Okey. Dia punya tempat duduk lah, frame dia tak boleh. Okey, selain pada kayu padu, Keluli tahan karat. keluli tahan karat. Besi lah, ya, besi. Okey, berdasarkan jawapan di A, cadangkan 4 kelebihan menggunakan bahan tersebut. Mukris, cadangkan 4 kelebihan menggunakan bahan tersebut. Okay, cikgu. Tahan terhadap tekanan. Tahan terhadap Tekanan. tekanan. Tahan terhadap perubahan cuaca. Tekanan apa? Okey, yang kedua? Okey, yang kedua. Tidak mudah retak atau patah. Kau tekanan dia, okey. Tidak mudah retak atau patah. Patah. Okey, retak, tidak mudah retak atau patah. Okey. Ya, yang keempat? Tidak bertindak balas dengan bahan kimia.
Okey, tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Okey, cukup 4. Ya, cukup 4 dapat 4 markah lah kat sini. Okey, yang C, Azril, yang C, berikan faktor pemilihan bahan bagi menghasilkan perabot kreatif. Faktor pemilihan bahan. Kita nak gunakan bahan, mesti fikirkan apa? Kehendak pelanggan. Kehendak pelanggan. Okey, kehendak pelanggan. Okey, yang kedua, sebab dia nak 4. Kehendak pelanggan. Kemudahan bahan kos. Ya? Kemudahan bahan. Kemudahan bahan. Maksudnya bahan tu mudah didapati ataupun sukar, ya. Okey, yang ketiga, Kos. kos. Ya, kos. Maksudnya kos yang mampu milik lah. Ya, yang keempat, Azril, Ruang penggunaan perabot. okey, ruang penggunaan perabot. Okey, kalau perabot tu digunakan di luar tadi, ya, tak boleh menggunakan bahan-bahan yang tak tahan dengan cuaca, kan? Okey, jadi banyak yang kita belajar dalam segmen ini, antaranya 3 ciri perabot kreatif. Yang pertama, reka bentuk, yang kedua bahan dan yang ketiga fungsi. Baiklah, kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Siapa kata dalam industri pembuatan perabot ini tidak boleh melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya. Untuk segmen ini kita akan fokuskan tentang projek keusahawanan bersama dengan cikgu kita, Cikgu Zah. Okey cikgu, silakan. Okay, terima kasih Luqman. Sama-sama. Okey, kita pergi yang terakhir. Ya, tajuk yang terakhir iaitu projek keusahawanan. Ya. Dalam projek keusahawanan ni ada 3 je subtopik lah, topik kecil, iaitu pengenalan asas keusahawanan, rancangan perniagaan dan projek keusahawanan. Dalam projek keusahawanan ni contoh pengiraan, contoh pengiraan kos. Murid-murid perlu kuasai dengan mahir, ya, sebab soalan biasa, soalan pengiraan ada 10 soalan, ada 10 markah. Daripada atas kalau dah salah sampailah akhir pun dia akan salah. Dia sebab berkaitan, ya. Bila sebutkan kos dia berkaitan. Okey. Okey, kita tengok perbezaan usahawan dan peniaga. Okey, usahawan mementingkan keuntungan, ya, di samping menyumbang jasa kepada masyarakat. Manakala peniaga mementingkan keuntungan sahaja, ya, keuntungan untuk diri dia lah, ya, peniaga. Okey, yang kedua, untuk usahawan sentiasa berfikir untuk mencipta atau mengubah suai sesuatu yang baharu. Manakala peniaga hanya melakukan aktiviti jual beli tanpa melakukan perubahan. Contoh kalau usahawan perabot, ya, kita pergi tengok usahawan perabot. Usahawan perabot ni kalau usahawan, dia sentiasa memikirkan sesuatu reka bentuk yang baharu. Nak berbeza daripada pasaran yang sedia ada lah, perabot-perabot yang ada di pasaran. Okey, itu adalah usahawan. Tapi kalau peniaga, dia terima saja. Dia terima daripada pembekal, kemudian dia jual tanpa membuat apa-apa perubahan. Macam mana bentuk kerusi yang dijual, begitulah. Benda sama juga. Benda yang sama. Berbanding dengan usahawan, dia sentiasa mencipta mereka bentuk sesuatu yang baharu. Okey. Dan yang ketiga, usahawan ni berani menghadapi risiko. Peniaga tidak berani menghadapi risiko. So kalau murid-murid, kalau nak jadi usahawan perabot pun boleh, nak jadi peniaga perabot pun boleh. Ya? Okey. Ni maknanya peluang kerja lah dalam bidang pembuatan perabot. Okey. Jenis perniagaan yang perlu murid-murid tahu, ya. Ada 4 jenis perniagaan, iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat awam dan syarikat persendirian. Okey, macam mana nak tahu beza keempat jenis perniagaan ini? Okey, milikan tunggal biasanya pemilik dia seorang. Modal dia pun sendiri yang keluarkan, ya. Okey, kalau perkongsian
dimiliki oleh lebih daripada seorang tetapi tidak lebih daripada 20 orang. Modal pun dikeluarkan secara perkongsian lah. Ya. Okey, syarikat persendirian. Okey, kita tengok syarikat persendirian dulu. Syarikat persendirian dianggotai oleh lebih daripada seorang tetapi tidak boleh lebih daripada 50 orang. Ya, kena tahu beza. Kalau perkongsian tadi lebih daripada seorang juga tapi tak boleh lebih 20 orang. Syarikat persendirian lebih daripada seorang juga tetapi tidak boleh lebih daripada 50 orang. Okey, syarikat awam tiada had. Lebih daripada seorang tetapi tiada had keahlian dia. Modal pun tiada had ya. Selalunya syarikat awam ni dia ada di dalam bursa-bursa saham lah. Yeah. Okey. Ni wajiblah murid-murid kuasai. Ini sebab asas perniagaan. Okey. Yang ketiga seterusnya. Okey, ini adalah justifikasi kos. Ya, di mana bila kita sebutkan kos ya dalam nak mengeluarkan produk ataupun dalam bidang usahawan dalam perniagaan, kos-kos yang terlibat ya iaitu kos bahan, kos upah, kos sampingan, kos pengeluaran. Okey, apa dia kos bahan? Kos bahan merupakan kos pembelian bahan mentah. Bila katakan bahan, kata bahan mentah yang digunakan dalam membuat sesuatu produk. Okey. Yang kedua, kos upah. Upah yang diberi kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Ya. Okey, kos sampingan. Kos sampingan kadang-kadang istilah lain dari kos sampingan adalah cost overhead. Ya, cost overhead. Istilah dia. Dalam soalan pun kadang-kadang dia guna kos sampingan. Ada masa dia guna cost overhead. Murid-murid perlu tahulah yang tu ya. Sedia maklumlah. Okey, kos yang tidak boleh dikesan dan dikenal pasti secara fizikal dan ekonomik. Contoh bil air dan bil elektrik. Kos yang kita tak boleh nak kira. Okey. Okey, last sekali, akhir sekali, kos pengeluaran. Kos yang terlibat dalam proses pengeluaran. Dengan kata lain, kos pengeluaran ini adalah modal lah. Ya, betul. Modal. Selalu murid-murid ini dia lebih biasa, familiar dengan perkataan modal. Betul. Kos pengeluaran ni. Tapi kalau di dalam soalan, biasa digunakan kos pengeluaran. Ya. Okey. Dia justifikasi kos lagi. Okey, ini adalah kos bahan. Contoh kos bahan. Contoh kos bahan. Okey, dalam pembuatan perabot lah. Ya, sesiku L. Ya, papan lapis, kayu meranti, kayu meranti saiz yang berbeza, skru Philip, benam, shellac, glue. Okey, ini adalah bahan mentah. Bahan mentah yang kita gunakan dalam pembuatan perabot lah. Okey, kos upah. Kos upah, kadar masa ni adalah jam. Ya, jam didarab dengan jumlah upah untuk 1 jam berapa. Kalau macam ni RM10. 1 jam berapa? RM10. Berapa jam nak siapkan kerusi contohnya? Okey, 2 jam. Okey, RM20 untuk satu kerusi. Ya. Okey, kos sampingan bil utility RM5. Maksud kalau dia bagi macam ni, maksud dia kos air, kos air pula, bil air dengan bil elektrik. Ya, elektrik. Dia dicampurkan sekali. Okey. Kita panggil bil utility. Okey, kita pergi kepada soalan. Okey. Soalan Azril. Okey, Azril. Ini soalan tak ada soalan pilihan. Ya, ini tak ada soalan pilihan. Soalan isi tempat kosong lah. Ya. Nyatakan 4 jenis perniagaan tadi. 4 jenis perniagaan. Yang pertama apa? Milikan tunggal. Okey, milikan tunggal. Okey, milikan tunggal. Okey, yang kedua? Perkongsian. Perkongsian. Okey, ahli dia lebih daripada seorang, tak lebih daripada 20 orang. Itu orang kata apa? Kata kunci dia, senang nak ingat kan? Okey, yang ketiga Azril?
Syarikat awam. Syarikat awam. Okey, syarikat awam dia punya keahlian dia tiada terhad. Ya, okey, yang last sekali. Syarikat persendirian. Syarikat persendirian. Ya, sendirian berhad. Keahlian dia tidak melebihi 20 orang. Okey, dapatlah 4 markah kat di situ. Okey, yang soalan yang kedua, Syamil, yang kedua. Okey, jadual 4 menunjukkan justifikasi dalam cadangan rancangan perniagaan. Tanda karat pada pernyataan yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey. Kos-kos yang terlibat dalam rancangan perniagaan tadi kan? Okey, kos pengeluaran. Ada tak dalam kos pengeluaran dalam rancangan perniagaan? Betul ke salah? Ada. Okey, betul salah? Betul. Okey, betul. Kos pentadbiran? Salah. Salah. Okey, betul salah. Kos sampingan? Betul. Okey, betul. Okey, betul. Kesampingan tadi kos je lah. Kos elektrik, kos bil air dengan bil elektrik tadilah. Okey, kos bahan. Adakah tak ada? Betul ke salah? Okey, betul. Okey. Dan kos keuangan. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan contoh bahagian B. Ini yang saya kata ada 10 markah, jangan dibazirkan. Ya, kena kira betul-betul, kena hitung betul-betul lah ya, daripada mula hingga akhir lah. Okey, berdasarkan jadual di atas, hitung, kira ya. Kos bahan bagi menyiapkan seunit rak pameran. Okey, yang kedua, kos upah sekiranya masa 4 jam diperlukan untuk menyiapkan 1 unit rak pameran dengan kadar upah RM7 ya per jam. Dan yang soalan ketiga, kos pengeluaran bagi seunit projek sekiranya kos sampingan ialah RM5 seunit. Dan yang terakhir, soalan yang terakhir, harga jualan jika keuntungan yang dikehendaki ialah 100% daripada kos pengeluaran. Kita tengok dari jawapan. Tak apa, yang ni saya akan terangkanlah ya. Okey, kos bahan murid-murid perlulah menjumlahkan kesemua kos bahan yang terlibat tadi ya. Kesemua kos sini. Bahan mentah. Tetapi murid-murid perlu kena pasti butiran pada jadual bahan ni tidak mengandungi butiran selain daripada bahan ya. Selalu murid-murid ini dia maklumlah bahan-bahan yang berkaitan dengan pembuatan perabot ni kan. Okey, jumlahkan ke semua. Okey, RM2 tambah RM10 tambah RM5 tambah RM16 tambah RM1 tambah RM6 tambah RM1 semua sekali adalah RM41 untuk kos bahan mentah. Okey, yang soalan yang kedua, kos upah. Okey, kos upah, nak cari kos upah masa darab dengan kadar upah. Masa tadi adalah 4 jam. Ya, 4 jam dan RM7 dia punya upah. Maksudnya nak menghasilkan rak pameran tadi adalah 4 jam. Ya, 4 jam untuk seorang pekerja. Okey, 1 jam RM7, 7 darab 4, RM28. Upah saja RM28. Okey, yang ketiga, kos pengeluaran. Kos pengeluaran ni, macam mana nak dapat kos pengeluaran? Kos pengeluaran, murid-murid perlu kenal pasti dia punya formula. Kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Tambahkan ketiga-tiga kos sampingan. Ke semua kos. Okey, kos bahan mentah tadi, mana dapat 41 daripada kos bahan tadi. Okey, RM28 ni tadi daripada kos upah. Okey, kos sampingan RM5 tadi dah diberi dalam soalan. Biasa dah diberi dalam soalan. So tambah saja dah boleh dapat RM74. Itu kos pengeluaran modal. Modal untuk buat rak pameran ni adalah RM74.
Okey, baik. Jadi banyak yang kita belajar hari ini dan kalau tak keberatan sedikit rumusan cikgu, rumusan ringkas untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan Cikgu Zah. Okey, tips untuk berjaya ya dalam menjawab soalan pembuatan perabot ini adalah biasa saya akan ingatkan kepada murid-murid baca soalan dengan teliti. Ya. Apa kehendak soalan? Ya, dia ada soalan dia penerangan. Biasanya di awal-awal soalan tu adalah penerangan. Ya, lepas tu apa yang diberi, sama ada gambar rajah ke, jadual ke, gambar mesin ke, tengok apa dia yang diberi. Kemudian di bawah daripada gambar ataupun jadual tu barulah soalan. Ya. Kadang-kadang murid-murid ini dia macam susah sikit nak membacakan sebab soalan semua panjang kan. Kena baca ke semua, setiap perkataan, setiap ayat yang diberi baca ya. Murid-murid jangan cepat mengalah lah. Baca dan faham cikgu baca dan faham. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada cikgu kita, Cikgu Zah yang sudi bersama dengan kita hari ini, juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Zah Khazain dan murid-murid dalam talian juga yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Saya Luqman Hakim mohon izin undur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.